adalah untuk mengenalkan akhir-akhir ini situasi negara Malaysia semakin berlaru dan tidak stabil. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa polis semakin tidak toleran dan tidak profesional. Perkara ini menuntut satu penjelasan serta tindakan segera oleh pihak kerajaan Malaysia terhadap pelaksanaan polisi perundangan bagi menjamin kestabilan dan kesejahteraan dan keharmonian negara dan rakyat Malaysia. Memorandum ini adalah hasil daripada gabungan 3 kes tangkapan yang telah dilakukan oleh pihak polis pada beberapa orang aktivis mahasiswa. Tujuan utama adalah bagi mendedahkan sikap tidak profesional dan tidak toleran pihak polis serta penyalahgunaan kuasa pihak polis dalam menjalankan tugas mereka. Justru memorandum ini adalah sebagai bukti kesungguhan mahasiswa dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Hubungan itu, memorandum ini kami serahkan kepada pihak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam untuk diambil perhatian dan tindakan yang sewajarnya bagi menjamin masa depan dan hak asasi manusia rakyat negara Malaysia. Dan antara ada beberapa 3 aduan yang dibuat terhadap kes ini. Yang pertama adalah penyalahgunaan kuasa, iaitu universiti sepatutnya adalah tempat orang awam dan pengawal keselamatan tidak seharusnya menyalahgunakan kuasa untuk menahan kedua mangsa tanpa sebab yang munasabah. Dan tindakan terburu-buru serta tindakan kasar yang tidak ingin menerima pendapat daripada orang najak menunjukkan pengawal keselamatan yang tidak profesional dan tidak berbudi bahasa langsung. Alasan pengawal keselamatan bahawa api adalah tempat untuk orang ramai adalah tidak munasabah dan pada ini dilihat sebagai tindakan satu diskriminasi kepada kaum lain dan kerana ini disifatkan sebagai perkauman. Dan pihak polis juga enggan menerima laporan daripada mangsa tahanan pada masa tersebut jelas menunjukkan penyalahgunaan kuasa serta berpihak kepada suatu pihak sahaja. Dengan keadaan itu, orang Nanyap tidak dapat buat laporan polis, maka polis hanya mengikut laporan yang dibuat oleh pengawal keselamatan UM. So, tanpa sebarang siasatan teliti, saudara Ong Nanyap pun telah dimasuk ke dalam lokap 2 hari. Dan pihak polis pun telah menyalahgunakan kuasa dengan memaksa Ong Nanyap untuk menandatangani dokumen penafian hak mendapatkan bantuan peguam, dan pihak polis juga tidak menjelaskan dokumen tersebut kepada kedua orang. Dan antara aduan kedua adalah sebab yang kurang munasabah, iaitu sebab penahanan oleh pengawal JK adalah tidak munasabah. Hal ini kerana Ong Nanyap pun telah masuk kawasan UM dengan pintu besar yang dijaga oleh pengawal keselamatan. Oleh itu, Ong Nanyap tidak wajar mengatakan bahawa telah menceroboh kawasan UM kerana mereka masuk dengan kebenaran daripada pengawal keselamatan. Malah mereka hanya ingin berjumpa dengan kawan dan tidak membawa sebarang alat yang berbahaya dan mengganggu orang awam. Dan akhirnya adalah aduan yang akhir adalah keadaan lokap yang buruk lah. Iaitu lokap lelaki balai polis Bandar Amat sesat lah kerana terdapat lebih daripada 20 orang tahanan sepanjang tempoh tahanan Ong Nanyap. Dan polis tidak memberi air minuman yang secukupnya kepada tahanan, menyebab mereka hanya boleh meminta air pipe untuk menghilangkan dahaga, dan keadaan tandas yang kotor dan tersumbat juga menyusahkan orang kena tahan dalam lokap. Dan orang kena tahan tidak sepatut dilihat sebagai orang yang bersalah, dan mereka yang sepatut mendapat layanan baik semasa dalam lokap. Pembekalan air dan makanan yang mencukupi adalah penting kerana ia adalah permintaan dari segi hak asasi manusia. So di sini ada beberapa aduan. Yang first, kami rasa hak berhimpun secara aman merupakan satu hak asasi yang tertaruh dalam perlembagaan. Tetapi tindakan pegawai polis telah yang tidak profesional dan menghalang perhimpunan tersebut merupakan satu penindasan hak asasi kepada walaupun rakyat dan ataupun mahasiswa. Sebaliknya, kami rasa pihak polis perlu memainkan peranan untuk menjaga keamanan. Dan aduan yang kedua, kekerasan dan keganasan yang digunakan oleh pihak polis semasa melakukan tangkapan. Salah seorang yang mahasiswa yang ditangkap, iaitu saudari Aisyah, telah dipegang oleh 7 orang pegawai polis dan juga berlakunya kekerasan sampai pakaiannya terkoyak. Dan mahasiswa tersebut telah memberikan launch satu laporan report kepada pihak polis lah berhubung kejadian tersebut. Dan aduan yang ketiga, penafian hak untuk berjumpa dengan peguam. Dan kes ini berlaku kepada 3 orang yang ditahan di IPD Sentoh, dan mereka telah memberikan kerjasama yang wajar kepada pihak polis
termasuknya semasa soal siasat dan proses mengambil keterangan. Tetapi pihak polis masih enggan membenarkan 3 orang tersebut berjumpa dengan lawyer walaupun peguam telah menunggu lama di balai polis. Dan kami rasa penafian hak untuk berjumpa dengan lawyer telah mencaburi hak asasi seseorang, dan kami juga telah membuat satu laporan polis lah tentang perkara ini. Kami memohon supaya Suhakam menggesa Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan untuk mengemukakan permohonan maaf dan menggesa beliau bertindak terhadap pegawai-pegawai polis yang tidak bertanggungjawab dan tidak profesional dalam menjalankan tugas mereka. Yang kedua, menggesa Kementerian Pendidikan Tinggi agar segera menyatakan pendirian mereka berikutan isu ini. Berlaku double standard kepada mahasiswa dalam menyatakan hak bersuara mereka untuk menyokong tindakan kemanusiaan dan keadilan yang berlaku. Seperti contoh dalam demonstrasi membantah kekejaman di selatan Thailand dan Palestin, yang di mana mahasiswa harus bebas bersuara dalam apa-apa isu sahaja. Dan yang ketiga, menggesa Perdana Menteri segera memulihkan sistem demokrasi dan hak rakyat Malaysia, khususnya mahasiswa, dalam bersuara dan menyatakan pandangan mereka. Yang keempat, mendesak pihak polis supaya bertindak dengan profesional tanpa menyeberangi mana-mana pihak sepanjang berlangsungnya siasatan dan penahanan. Kami juga menuntut agar pihak polis menghormati segala prosedur dan etika pihak polis semasa menjalankan tugas. Dan seterusnya, pihak polis seharusnya membuat siasatan yang menyeluruh dan teliti sebelum membuat penangkapan terhadap mana-mana pihak. Sebarang paksaan juga tidak harus wujud dalam urusan praktikal pegawai polis dan keselamatan. Pihak polis tidak boleh melakukan paksaan terhadap tahanan untuk menandatangani apa-apa dokumen yang dapat melindaskan hak asasi mereka. Dan yang terakhir, pihak kerajaan harus meneliti semula keadaan lokap di setiap balai polis. Lokap seharusnya dipertingkatkan kualiti, terutama dalam soal kebersihan. Tahanan juga seharusnya mendapat layanan yang baik dari segi makanan dan tempat tinggal, di mana ia tidak wujud sebarang penindasan dari material ataupun permintaan tahanan bagi memenuhi hak asasi mereka sepanjang tempoh tahanan. Okay. Dalam isu lokap, memang pihak Suhakam telah pun melawan banyak lokap, dan kita berpendapat bahawa lokap ini memang kurang sesuai dalam zaman sekarang. Dan keadaan ini menjadi sesak, terutama sekali bila terlibat ramai penagih dadah yang ditahan. Dan ini telah timbulkan satu keadaan di mana perkara yang sama telah disarankan oleh Royal Commission yang kita lantik terhadap, yang kerajaan lantik terhadap polis. Dan tentang beberapa isu lain yang saudara timbulkan mengenai kebajikan mahasiswa, termasuk juga hak mereka, dan atas isu-isu yang direct seperti Muslim, penindasan terhadap Muslim di selatan, maka isu-isu ini harus kita lihat sebagai satu isu yang dekat dengan hati kita dan perlu kita lihat di antara yang perlu kita bertolak ansur lah. Tapi namun demikian, sesuatu ya, walaupun kita katakan bahawa hak kebebasan untuk berhimpun itu wujud, walaupun Suhakam berpendapat juga dalam beberapa kes benda ini adalah amat penting sekali, tapi biasanya sebarang aktiviti yang kita jalankan elok kita maklumkanlah. Itu adalah sesuatu yang baik sekali, supaya asalkan kita maklumkan, maka kita ada hujah-hujah yang kuat. Jadi ini terlibat juga keselamatan dan sebagainya, anda sendirilah. Tapi namun demikian, ini kita akan kemukakan. Saya ucap terima kasih dan kita terima memorandum ini. Itu